Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti pengajian pada malam ini. Ya, para jemaah yang mengikuti pengajian di Masjid Kasim pada malam ini. Malam ini merupakan pengajian yang terakhir di Masjid Kasim, kerana pada hari Selasa depan kita sudah pun berada di dalam bulan Ramadan. Jadi malam ini hari Selasa, malam Rabu, seperti biasa pengajian di Masjid Kasim lepas Isyak. Dan kepada mereka yang mengikuti akan pengajian puasa Ramadan yang telah pun saya pimpin, malam ini merupakan malam yang ke-12 kita telah mengadakan pengajian ini. Dan dalam pelajaran kita yang pelajaran semalam, di mana kita telah menyebutkan akan syarat-syarat sahnya puasa. Jadi seseorang tu kalau puasa, bilakah dia punya puasa tu sah? Bila cukup 4 syarat. Pertama, dia tu seorang Muslim, Islam. Kedua, dia berakal. Ketiga, dia bukanlah dalam keadaan haid atau nifas, maknanya suci. Ya. Yang keempatnya, ialah dia tu berpuasa pada hari yang tak dilarang. Tak dilarang tu macam mana? Seperti puasa pada hari raya Idul Fitri. Itu dilarang. Jadi kalau puasa pada hari raya itu tak sah. Ya, jadi begitu. Dan kita juga telah menyebutkan dalam pengajian semalam makna syarat-syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Tadi syarat sah. Sekarang siapa yang wajib? Kita dah sebutkan 5 syarat. Yang pertama ialah Islam. Yang keduanya ialah orang yang mukallaf. Mukallaf tu siapa? Iaitu yang berakal dan yang baligh. Baligh tu dah cukup umur. Jadi kalau orang gila tak sah puasa dia. Kalau budak yang belum baligh dan juga belum mumayyiz, maka tidak sahlah di puasa dia. Dan yang ketiga ialah dia mampu untuk mengerjakan puasa. Mana wajiblah puasa, dia mampu. Dia tidak sakit, dia tidaklah orang tua yang dah nyanyuk, ya. Dan dia bukanlah perempuan yang uzur, yang haid atau nifas, ya. Dan keempatnya ialah sihat. Dia sihat. Sihat tu maknanya dia boleh mampu berpuasa. Kalau sekiranya dia sakit yang membawa mudarat pada diri dia atau melambatkan sembuh dia ataupun boleh buat pada mati dia, maka tidaklah dia diwajibkan berpuasa pada masa itu. Tapi wajib diqada kalau dia sihat. Dan demikian yang kelima ialah bermukim. Maknanya duduk dalam negeri. Jadi kalau orang yang musafir, yang telah kita sebutkan pelajaran kita, lebih daripada 82 km jauhnya dan bukan musafir maksiat, ya, maka dia bolehlah berbuka, tidak berpuasa, tapi wajib diqadakan. Ada lagi beberapa syaratnya. Jadi itulah dia pelajaran kita pada pelajaran lepas, semalam. Malam ini kita menyambung lagi dalam kitab yang kita telah sebutkan, Marhaban ya Ramadan, iaitu selamat datang wahai Ramadan. Kitab ini telah ditulis oleh yang berbahagia Al-Habib Sayyid Muhammad Amin Al-Idrus, seorang ahli bait yang bermukim di kota Madinah Munawwarah. Beliau merupakan seorang pelajar yang unggul, yang begitu dekat kepada gurunya yang sangat alim, Al-Alim Al-Allamah, iaitu Habib Zain bin Smith, yang sekarang ni masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah.
Beliau ini Habib Zain ni digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil, kerana kealimannya di dalam ilmu mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kepada kedua guru kita itu, iaitu kepada Said Habib Muhammad Amin Al-Idrus dan kepada Habib Zain bin Semit, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjah mereka dan merahmati mereka dan menjadikan ilmu mereka itu barakah untuk dapat kita mengambil faedah dan mengamalkannya. Amin. Di muka surat yang ke-49, di muka suratnya 49 pada kitab Marhaban Ya Ramadan, iaitu faedah yang kelima. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan kewajipan qada puasa, apa hukumnya? Orang ni ada qada puasa tapi tak sempat nak diqada, dia sudah meninggal dunia. Maka di sini, jika seorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab untuk qada puasa, maka perincian hukumnya seperti berikut. Pertama, jika si mati meninggalkan harta warisan, maka ahli warisnya wajib untuk mengerjakan salah satu daripada dua perkara ini. Apa dia? Yang pertama, berpuasa untuk si mati. Siapa yang nak kena puasa tu? Iaitu warisnya. Waris ni daripada kaum kerabatnya lah, ya. Adik-beradiknya ke, atau isteri ke, atau suami ke, mak ayah ke, anak-anak ke, ya. Itu namanya waris. Atau mengeluarkan 1 mud beras untuk setiap hari dari jumlah puasa yang telah ditinggalkan dan diberikan kepada fakir miskin. Itu maknanya dia tak puasakan, tapi diberikan dia beras. Kita beras ni makanan asas kita lah. Jadi setiap hari yang dia tak puasa, yang nak perlu diqadakan, diberikan 1 mud. 1 mud tu 1 cupak. 1 cupak tu 750 gram. Tak sampailah 1000 gram. 1000 gram jadi 1 kilogram, ya. Jadi dengan itu, waris itu belikan berapa hari dia tak puasa? 30 hari. Jadi 30 mud. 30 mud tu mana 30 cupak. Macam itulah dia, ya. Itu kalau dia ada meninggalkan harta. Jika si mati tidak meninggalkan harta, maka warisnya sunat mengerjakan salah satu daripada dua perkara. Sunat dua perkara tersebut tadilah, iaitu sunat dipuasakan untuk yang dia kena qada tapi tak sempat puasa, ataupun dipilih untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin, iaitu dikeluarkan fidyah. Jadi waris boleh memilih, kalau sekiranya nak puasakan pun boleh, ataupun nak keluarkan fidyah pun boleh. Itu kalau sekiranya dia tak tinggalkan harta, hukumnya sunat. Tapi kalau dia tinggalkan harta, hukumnya jadi wajib waris menunaikan salah satu daripada berpuasa untuknya, ataupun mengeluarkan fidyah yang kita telah sebut tadi. Ini berdasarkan pada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa, maka yang berpuasa adalah walinya, iaitu warisnya. Jadi waris itulah yang kena puasakan untuk dia, ya. Kalau sekiranya si mati itu ada meninggalkan puasa wajib yang belum diqadakan. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alayha shaum nadhar. Faqala akunti qadiyatan anha daynan law kana 'ala ummiki? Qalat na'am. Qala fasumi anha. Rawahu Muslim. Seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa nazar. Puasa nazar tu wajib lah kan. Jadi meninggal dunia, tak sempat lagi nak qadakan puasa nazarnya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Jika seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayar hutangnya? Perempuan tersebut jawab, ya. Maka jawab Nabi SAW, maka berpuasalah kamu untuk ibumu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi daripada dua-dua hadis ini menunjukkan kepada kita apabila seseorang meninggal dunia sedang dia masih menanggung qada puasa, warisnya lah yang berpuasa untuknya, ya. Tetapi bolehlah kita katakan tadi dipilih untuk dia membayarkan dengan fidyah kalaulah waris tidak mau berpuasa untuknya. Jika seseorang yang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa, maka cara qadanya adalah boleh memilih dari salah satu dua cara, iaitu berpuasa untuknya ataupun membayar fidyah. Tapi cara yang kedua inilah lebih utama. Cara kedua tu maknanya cara kita membayar fidyah itu lebih utama daripada cara pertama, daripada cara kita mempuasakan untuk dia punya puasa yang qada. Kerana qadanya dengan cara membayar mud, hukumnya sah menurut kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan jika dengan cara qadanya dengan mempuasakan untuk puasa yang ditinggalkan, masih terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi macam tu. Jadi hampir seluruh ulama bersetuju kalaulah orang tu mati meninggalkan puasa yang belum diqada, maka dibayarkan satu fidyah atau satu cupak untuk setiap satu hari yang dia menanggung puasa qada itu. Semua ulama setuju. Tapi kalau sekiranya kita nak puasakan untuk orang yang meninggalkan puasa yang belum diqada, itu ada perselisihan pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i di sini kita kata boleh, tapi dalam pendapat yang lain berbeza-beza. Jadi yang lebih afdal kita ambil yang pendapat yang seluruh ulama bersetuju, iaitu kita bayarkan fidyah. Jadi kalau ibu ayah kita ya yang dah sakit, dia tak puasa, dia nak qada pun tak boleh, ataupun orang yang masa dia mengandung dia tak puasa, kemudian lepas tu dia bersalin dan meninggal dunia, ya. Jadi inilah hukumnya, maknanya kita bayarkan puasa dia yang tak ada puasa tu dengan membayar fidyah. Jika seorang meninggal dunia dan memiliki qada puasa selama 30 hari dan diqada oleh 30 orang dalam masa sehari, maka hukumnya sah untuk qada puasa si mati. Ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Dia meninggal sedangkan dia tak berpuasa 30 hari. 1 bulan puasa dia tak puasa. Mungkin masa tu dia mengandung, ya, dia pun bimbang takut dia memberikan kesan kepada baby yang dia kandung. Kemudian lepas dia melahirkan anak, meninggal, tak sempat nak qada. Nah, waris dia pula ada 30 orang. 30 orang tu mempuasakan qada untuk dia dalam 1 hari. Sah. Dia bukan mesti berturut-turut, tidak, ya. Cukup 30 hari, sahlah dia. Banyak waris dia tu. Kita lihat siapa waris dia tu. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa, tidak boleh dan tidak sah bagi orang ajnabi, orang yang bukan kerabat, berpuasa untuknya tanpa izin dari ahli waris atau kerabat si mati, walaupun bukan waris, atau izin dari si mati tersebut sebelum dia meninggal dunia. Jadi orang yang boleh berpuasa untuk si mati itu, ataupun kita nak qadakan puasa orang yang tak sempat dia qada dan dia meninggal. Jadi di sini siapa dia? Pertama, waris. Waris ni maknanya yang mewarisi harta dia lah. Seperti adik-beradik dia, ataupun kita kata anak-anak dia, ya. Anak-anak dia, kalau ada anak-anak, kata ada anak-anak, adik-beradik, mak bapak, ya, abang, kakak, ini semua waris lah yang ada pertalian darah dengan dia. Tetapi kalau dia bukan waris tetapi dia keluarga, seperti mak punya adik-beradik, mak punya adik-beradik semua ni keluarga, pakcik makcik dia, tetapi dia bukan waris harta, dia tak boleh mewarisi harta kita, sebab bahagian sebelah mak ni dia tak ada hak untuk mewarisi harta kita. Jadi tapi dia adalah keluarga kita, anak-anak saudara kita sebelah mak, ya, mak kita punya adik-beradik punya anak-anak dia, itu semua keluarga kerabat kita.
Jadi mereka pun dinamakan kerabat, ya. Mereka juga boleh berpuasa untuk kita. Dan juga orang yang kita wakilkan sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita dah tahu dah kita ni tak kuat dah, nak puasa lagi pun tak boleh. Jadi kita pun siap-siaplah wasiat. Kalau aku mati, kau Mat, Ali, kau Fatimah, kau Zainab, ya, aku wakilkan kau untuk puasakan aku. Ramailah diwakilkan, kawan dia ramai. Jadi pokoknya orang-orang ni lah yang boleh puasakan untuk dia. Waris, ataupun kita kata kerabat, ataupun kita katakan orang yang diwakilkan. Orang yang lain daripada 3 orang ni tak boleh mempuasakan untuk dia, melainkan dapat izin daripada salah satu 3 orang ni. Dia dapat izin daripada suami si mati ni, atau dapat izin daripada anak si mati ni. Ya, saya izinkan awak untuk puasakan untuk bapa saya umpamanya. Jadi macam tu tak apa. Jadi itulah dia orang-orang yang boleh puasakan kalau nak lakukan puasa lah. Kalau tidak, hanya bayar fidyah saja, ya. Tidak boleh dan tidak sah bagi seorang melakukan puasa untuk seseorang yang masih hidup, meskipun untuk orang yang telah tua dan tidak mampu melakukan ibadat puasa. Kita sekarang ni nak puasakan untuk ibu kita atau ayah kita yang sudah tua. Dia dah tua ustaz, dia dah tak boleh nak puasa dah. Saya nak qadakanlah untuk puasa, dia tak boleh. Sebab apabila dia masih hidup, kita tak tahu, wallahu alam, satu hari Allah Ta'ala bagi dia sihat walafiat. Ini tak mustahil. Tapi memanglah benda tu pelik bin ajaib lagi. Tapi di sisi Allah tak ada benda yang pelik dan tak ada yang ajaib. Semua boleh berlaku. Jadi kita tak boleh puasakan untuk dia. Melainkan kita keluarkan dia fidyah. Kita dah tahu dia tu memang tak dapat nak berpuasa lagi, kita keluarkan dia fidyah seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita yang sudah. Jika seseorang, faedah yang ke-6, jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab untuk mengqada puasa, untuk mengqada salatnya. Ini sekarang masalah orang yang tinggalkan salat. Dia meninggal, ada beberapa salat yang tak dikerjakan. Jadi apakah kita nak qadakan dia atau bagaimana? Jika seorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab untuk qada salat, maka perinciannya seperti berikut. Pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak sah bagi ahli warisnya untuk qada salatnya atau mengeluarkan fidyah atas salat yang telah ditinggalkan oleh si mati. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Jadi tak payahlah kita nak gantikan salat dia, yang dia tak dapat qada. Kita apa nak buat, itu dah hukum Allah Ta'ala. Kalaulah dia meninggalkan waktu dia sihat sampai dia mati, dia tak qada, itu berdosalah dia. Kita mohonlah Allah ampunkan dia. Tapi kalaulah dia tu dalam keadaan sakit, yang di mana sakit tu dia tak dapatlah nak salat dengan sempurna, mungkin dia salat hormat waktu saja, atau mungkin tak dapat langsung, tetapi dengan keadaan dia sakit itu dia pun meninggal. Semoga Allah ampunkan dia, sebab dia bukan tak mau salat, tapi dalam keadaan dia sakit yang tak membolehkan dia melakukan salat. Itu sudah ketentuan Allah SWT, ya. Memanglah dalam perkara ini ada lagi pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Ada yang mengatakan boleh qadakan, ada yang mengatakan boleh difidyahkan, macam puasa juga, ya. Ada yang mengatakan kita qada dan fidyahkan. Itu beberapa pendapat-pendapat yang lain dalam perkara tersebut. Hanya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak sah dan tak wajib untuk kita qadakan solat yang ditinggalkan itu. Allahu alam. Faedah yang ke-7, datangnya penghalang atau terangkatnya penghalang pada pertengahan hari puasa. Macam mana ni? Pertama, masalah jika seorang yang sedang bermusafir telah sampai ke tempat kediamannya, atau anak yang belum baligh kemudian menjadi baligh, atau orang yang sakit menjadi sihat. Jadi orang musafir tak wajib puasa. Dia tak puasalah sampai negeri dia pukul 2 petang. Ni orang tengah puasa Ramadan ni, macam mana ni? Ataupun anak yang belum baligh, dia tak wajib puasa, tapi dia baligh pula pada pukul 5 petang. Macam mana ni? Aku dah baligh dah sekarang ni.
Tadi tidur dapat maaf kata keluar air mani, dah jadi baliglah dia. Dan demikian juga iaitu perempuan yang misal katakan orang yang sakit menjadi sembuh. Dia sakit memang tak wajib puasa. Tapi dia sembuh pula, alhamdulillah 9 pagi tadi dia sembuh. Doktor kata okey, dah boleh balik, dah sihat dah. Macam mana ni? Ni sekarang bulan puasa ni. Aku tadi pagi dah makan dah. Inilah jawapan dia. Jika hal ini terjadi pada pertengahan hari puasa, maka perinciannya seperti berikut. Pertama, jika mereka masih tetap dalam keadaan berpuasa ketika telah sampai di tempat kediaman atau menjadi baligh atau sembuh dari penyakit, maka hukumnya wajiblah untuk diteruskan puasanya. Jadi macam itulah. Kalau memang dia tu musafir tapi dia puasa sampai dah negeri dia, ini bulan puasa, terus sajalah puasa. Macam itulah budak yang baligh di tengah hari ataupun orang yang sihat di pagi hari, walaupun pada hari tu dia tu berpuasa tapi dah sihat dah. Memanglah wajib je lah puasa terus sajalah. Dah awak pun daripada pagi tadi berpuasa. Jika mereka tidak dalam keadaan berpuasa ketika telah sampai di tempat kediamannya atau baligh ataupun telah sembuh, maka hukumnya tidak wajib untuk tetap meneruskan puasa. Akan tetapi hukumnya adalah sunat. Hal ini menurut pendapat yang kuat ala asah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Daripada pagi dia tak puasa dah. Dia dah makan dan minum semua. Dia dah sarapan dah. Yelah, dia dalam flight dia kan. Dia terbang. Sampai Singapura pukul 2 petang. Orang Singapura puasa. Alamak, hari ni Ramadan. Aku tak puasa. Habis macam mana? Jawapannya, sunat. Dia tahan diri dia. Jangan makan minum. Sampailah dia berbuka sama macam orang puasa. Tapi dia dapat pahala lah. Tapi hari itu tak kira puasa lah. Itu sunat, hukum sunat. Sebab memang asal dia tu dibolehkan makan minum kerana dia musafir. Jadi macam itulah dia ya. Jadi hukum sunat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan dia wajib qada lah dan dia tak berdosa. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah wajib untuk diteruskan puasa. Mazhab Hanifah strict. Kau dah sampai kat negeri ini dalam puasa, kau wajib puasa. Tapi dah setengah hari, wajib juga tahan diri. Tak boleh nak suka-suka nak makan minum lagi, tak boleh. Tapi apakah dikira satu hari puasa? Allah alam. Selesai mungkin kita tidak, daripada membicarakan daripada perkara masalah orang yang imsak. Hilang daripada halangan sewaktu tengah-tengah Ramadan, seperti yang kita telah sebut. Demikian pula masalah kafir yang masuk Islam. Orang yang gila menjadi sembuh. Perempuan yang haid menjadi suci. Jika berlaku di tengah hari puasa, maka sunat bagi mereka untuk tetap menahan diri dari makan dan minum atau perkara yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Jadi orang kafir masuk Islam, dia kafir tak wajib puasa. Bila dah masuk Islam ni wajib. Ini dah tengah hari dah. Macam itulah perempuan haid. Perempuan haid dia bersih. Dia waktu haid dia boleh makan minum. Dia tak boleh puasa. Tapi dia bersih pula. Alhamdulillah. Pukul berapa? Pukul 2. Jadi dia wajiblah. Di sini disebutkan. Maka sunat bagi mereka. Sunatlah dia tahankan diri dia. Maksud sunat tu dia boleh makan minum kalau dia nak. Tapi sunatlah dia menghormati Ramadan sampailah tenggelam matahari. Dia tunggulah sampai matahari tenggelam, orang buka puasa, dia pun berbuka bersama. Itu ada beberapa masalah-masalah yang kita sebutkan tentang orang yang berpuasa dan berbuka puasa ya. Sekarang masuklah kita dalam membicarakan perkara-perkara yang disunatkan dalam berpuasa. Apakah yang disunatkan? Kita dah tahu bahawa kita dalam masa berpuasa, kita berbuka puasa. Itulah yang pertama, berbuka puasa. Tapi bagaimanakah yang disunatkan dalam masa berbuka puasa itu? Yang pertama, sunat menyegerakan berbuka puasa apabila yakin matahari telah terbenam. Dan sunat mendahulukan berbuka sebelum menunaikan solat maghrib. Itulah dia. Pertama sekali, kalau kita dah confirm, dah yakin, dah waktu dah masuk maghrib, segerakan kita berbuka puasa. Dan berbukalah sebelum kita salat maghrib. Jangan salat maghrib dulu. Boleh tak ustaz kita nak salat maghrib dulu? Boleh. Tapi itu bukan sunnah Nabi.
Nabi SAW berbuka dulu, kemudian barulah bersolat maghrib. Dalam membicarakan tentang menyegerakan berbuka puasa, ada terbagi pada 3 hukum. Oh, Masya Allah. Segerakan berbuka puasa ada terbagi 3 hukum. Hukum pertama ialah hukum sunat. Sunat menyegerakan berbuka puasa apabila telah yakin, dah confirm dah tenggelam matahari, nampak dah matahari tenggelam, ataupun dah dengar azan dah dekat radio ke, kat TV ke, ya. Itu maknanya kita sunat segerakan. Jangan lambat-lambat lagi. Ibu-ibu yang sedang masak di dapur tu, jangan cakap, oh kamu semua buka dululah, aku nak habiskan masak. Jangan. Makan dulu, ambil sebiji kurma makan. Kita yang dalam MRT lah, misalnya kita dalam balik kerja kita, dah tahu dah azan, tengok kita meja pun dah waktu maghrib, dah dengar pula radio kita, dah handphone kita tu, dah kita pun ambil satu biji kurma, kita makan. Macam tu lah, maknanya kita batalkan puasa kita, segerakan berbuka. Dan yang kedua hukumnya harus, tidak sunat tapi harus berbuka. Bila harus menyegerakan berbuka, iaitu apabila telah memiliki perasaan kuat kerana dasar ijtihad bahawa matahari telah terbenam. Hal ini menurut pendapat yang kuat, iaitu alal asah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi macam tu. Ini bukannya sunat tapi harus. Harus tu bila? Bila kita ni di tempatnya kita tidak tahulah bila masuk maghrib. Tapi kita bukan berkeyakinan, bersangka kuat. Bersangka kuat tu macam kita kata 70%, 80% sangka kuat. Nampaknya macam dah maghrib ni. Nah, kenapa? Dah gelap dah ni. Dah nampak dah. Tak nampak cahaya matahari pun. Mungkin kita di negeri yang kita musafir kan, kita pun tak ada time watch kita ataupun jam tangan yang menunjukkan waktu maghrib di tempat yang kita berada. Ini kemungkinan berlaku pada sesiapa yang musafir. Jadi di sini dia bersangka kuat. Jadi kalau sangka kuat, hukumnya harus dia berbuka puasa. Ini di sisi pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat, al-asah yang paling kuat. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga, hukumnya tidak boleh berbuka. Kenapa? Kamu belum sampai pada tahap yakin lagi. Takut nanti dapat buka, nampak matahari pula. Sebab tu nanti dulu. Itu pada sisi sebahagian ulama. Tapi yang kuat, yang lebih kuat ialah bahawa dah boleh berbuka kerana dia sudah memenuhi sangkaan yang kuat. Itu telah kita sebutkan dalam pelajaran kita yang lepas. Andai kata kalau selepas dia berbuka, ya dia pun dapati betul lah yang dia berbuka tu dah masuk maghrib, sahlah puasa. Tapi kalau didapati, ya Allah, kita berbuka tu belum masuk maghrib, kalau macam tu, hendaklah kita qadakan kita punya puasa kita. Hukum yang ketiga dalam menyegerakan berbuka ialah hukum haram. Haram? Macam mana pula menyegerakan berbuka tu haram? Haram untuk menyegera berbuka puasa iaitu apabila masih ragu-ragu, masih syak lagi, was-was lagi, 50-50. Dah masuk maghrib belum? Dah masuk maghrib. Masih was-was lagi. Tak ada, kita kata keyakinan jauh sekali. Nak sangka kuat pun tak ada juga. Apakah matahari telah terbenam atau belum? Maka wajib baginya menunda berbuka puasa. Jangan buka dulu. Sebab was-was tidak boleh dijadikan hukum. Was-was bukan hukum. Jadi dengan itu kita tahan diri kita. Kita sedang puasa, ya kita tahan diri kita dulu. Jangan berbuka puasa. Sehingga kita yakin matahari telah tenggelam. Saya dah yakin, confirm. Lah lambat dah ni, takkan tak maghrib lagi. Dah maghrib lah, dia dah confirm dah. Barulah kita pun berbuka. Maka hukumnya adalah jika dia tetap berbuka. Kalau dia tetap juga berbuka, tengah was-was dia buka puasa juga, maka hukumnya adalah tidak sah puasanya jika mengetahui bahawa dia berbuka sebelum azan maghrib atau tidak mengetahui keadaan berikutnya. Jadi begitulah dia, ya. Jadi dalam perkara ini, kalau sekiranya dia berbuka juga dalam keadaan dia was-was, maka tidak sah puasanya jika diketahui dia sudah berbuka sebelum azan maghrib, atau langsung tak tahu
Misalnya sampai to the end pun dia tak tahu juga yang dia berbuka lepas daripada azan maghrib. Dia tak tahu. Maka dengan kerana dia buka was-was tu, dalam keadaan berwas-was, tak sahlah puasa dia. Dalil bagi masalah di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur." Artinya, umat aku masih tetap dalam kebaikan selama mereka mendahulukan, iaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan, melambatkan makan sahur. Jadi itu memang sunat lah. Segerakan berbuka puasa tu bukan makna sebelum masuk matahari, tapi setelah tenggelam matahari, ya. Jadi dia pun jangan lambat-lambat. Jadi ibu-ibu yang sedang masak di dapur, kalau ada waktu berbuka tu, ambillah kurma, makanlah. Jangan kata, tak apalah kau makan dulu, aku nak habiskan masak ni. Jangan. Itu mukumi makruh kalau kita sengaja melambat-lambatkan. Dan demikian juga kita melambatkan makan sahur. Lambatkan makan sahur tu hampir-hampir dekat kita kata waktu imsak, kita stop lah. Itulah waktu yang paling afdal, ya. Demikian pula dalam hadis yang lain, baginda telah bersabda, yang di mana Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kursi, "Inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitra." Dalam hadis kursi Allah berfirman, sesungguhnya hamba yang paling aku sayangi ialah yang menyegerakan berbuka puasa. Hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jenis makanan yang lebih utama untuk berbuka. Apakah makanan yang lebih afdal untuk kita berbuka puasa? Ini diberikan dia petunjuk pada kita. Berbuka dengan 3 biji kurma. Jika tidak mampu, maka dengan 1 biji kurma. Jadi kurma ni pun ada jenis-jenis juga. Yang paling bagus jenis kurma rutab. Rutab tu kurma muda lah. Tak dapat kurma muda, barulah kurma biasa lah yang kita biasa makan tu. Itu nama kurma yang sudah masak lah. Tapi ganjilkan dia 3 biji. Jangan sebiji, boleh lah juga, ya. Tapi yang afdal ni kalau ada lebih, biar 3 biji. Kalau tak ada lebih, sebiji pun okey lah, ya. Jika tak memiliki kurma, maka dengan air zam-zam. Ni kalau ada zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, air biasa. Jika tidak memiliki juga air biasa lah. Air mineral ke air apa, biasa lah. Jika tidak juga memiliki air, maka makanan whole one. Whole one tu makanan manis yang tidak dimasak. Apa tu? Seperti madu. Manis kan? Tapi tak dimasak. Itu yang bagus lah. Kalau tak ada, maka halawa. Halawa tu makanan manis yang dimasak. Kuih muih lah yang kita biasa makan tu. Jadi itulah dia. Jadi makna di sini Islam menggalakkan dia makan kurma. Kalau tak ada kurma, dengan air zam-zam. Air zam-zam susah, Ustaz. Okeylah air biasa. Tapi kalau tak ada, kita ambil manis-manisan seperti madu. Tak ada juga, kuih muih. Jadi kenapa ni manis-manis ni? Supaya nak membantu energi kita, kekuatan diri kita untuk kita nak beribadat. Sebab satu hari kita dah tak makan kan, dah kurang energi kita. Jadi itulah maksudnya. Faedah, jika seorang mendahulukan berbuka dengan melakukan hubungan suami isteri atau dengan memasukkan alat pembersih telinga, apakah dia telah mendapatkan pahala sunat dalam segerakan berbuka puasa? Ini maknanya orang ini azan saja, maaf kata, terus dia bersama dengan isteri dia. Dah halal lah. Ini pengantin baru lah agaknya dia. Jadi dia berbuka dengan melakukan perhubungan suami isteri. Habis dapat tak pahala segera berbuka? Menurut pendapat Imam Bujairimi rahimahullah ta'ala, dia telah mendapatkan pahala sunat menyegerakan berbuka puasa dalam hal-hal tersebut. Tetapi menurut pendapat Imam Ramli dan Imam Qalyubi rahimahullah ta'ala, ia tidak mendapatkan pahala sunat menyegerakan berbuka puasa. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Ada khilaf ulama'. Tapi ialah tidaklah rosak puasa dia sebab sudah azan, dah masuk maghrib, ya. Dan disunatkan waktu berbuka itu membaca doa. Doa ketika berbuka puasa, ya.
Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW dan para alim-alim ulama. Jadi itulah doa-doa ya. Banyak diriwayatkan dalam buku ini pun ada. Jadi kalau saya baca pun mungkin tidak dapat kita hafal ya, sebab panjang doa-doanya ya. Cuma di sini siapa-siapa yang berdoa di waktu berbuka puasa, maka dia akan punya doa dia tu dikabulkan Allah Ta'ala ya. Itu memang afdal lah, sebab Nabi SAW ada sebutkan 3 orang yang tak ditolak doa dia, iaitu orang yang musafir, orang yang sakit, dan juga orang yang berbuka puasa. Ada hadis lain pula sebut, iaitu orang imam yang adil. Imam yang adil itu pemerintah yang adil. Dan kemudian orang yang sepanjang hari masa dia berpuasa. Dan demikian juga orang yang kita katakan berjihad. Wallahu alam. Jadi itu semua doa-doa yang dikabulkan Allah Ta'ala. Makan sahur. Hukum makan sahur adalah sunat, meskipun masih dalam keadaan kenyang. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur kerana sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkatan. Jadi inilah ya tentang makan sahur. Tadi tentang buka puasa. Ini tentang makan sahur ya. Jadi makan sahur tu berkat. Jadi walau ustaz kenyang lagi ya, tak apa, masih lagi berkatnya, sunatnya. Ambillah sikit pun tak apa, dapat barakah sahur. Perbezaan waktu makan sahur. Masuk setelah pertengahan malam, dan lebih utama adalah melambatkan makan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu subuh, dan dianjurkan untuk imsak, menahan diri stop daripada makan dan minum 15 minit sebelum azan subuh. Itu waktu imsak lah tu. Jadi kalau sekira makan sahur tu memang dia makan sahur selepas setengah malam. Jadi kalau orang makan sahur sebelum setengah malam, malas lah nak bangun, kita nak makan dulu sebelum tidur. Maka orang ini tak dapatlah pahala makan sahur. Kau dah sahur dah. Pukul apa? Pukul 11. Itu bukan sahur, itu midnight dinner. Nampak tuan-tuan? Jadi makan sahur tu selepas setengah malam. Dan lebih afdal ialah di akhir malam. Kira-kira dah dekat subuh. Tapi belumlah subuh. Lebih kurang 15 minit sebelum subuh tu kita dah stop. Jadi kalau subuh pukul 5.30, mungkin kita makan sahur pukul 4.45, pukul 5 suku kita stop lah. Jadi macam itulah dia ya. Ukuran makan sahur, meskipun hanya dengan minum seteguk air atau hanya dengan 1 suap makanan, dan yang lebih utama dengan rutab, iaitu kurma muda atau kurma biasa, sebagaimana yang kita berbuka puasa. Jadi macam itulah ya. Tak perlu banyak. Allah kenyang lagi. Tak apalah, minum seteguk air dengan niat ni makan sahur. Atau 1 suap nasi. Atau 1 biji kurma rutab atau kurma biasa. Kurma rutab tu kurma muda lah tu. Hikmah dianjurkannya sahur adalah untuk memperkuatkan badan ketika berpuasa dan untuk melawan adat istiadat ahlul kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Nasrani dia tak makan sahur. Kita orang Islam kita makan sahur. Kita menyalahi mereka. Dan untuk kuatkan badan kita, untuk supaya kita beribadat. Kalau tidak, lembik saja badan kita esok hari. Tapi bukanlah makna kita makan sahur tu kita makan, maaf kata, sekenyang-kenyangnya. Kita makan sahur adat kebiasaan saja. Jangan kita berlebih-lebihan. Nanti besok 1 hari tak makan, jadi makan banyak-banyak. Kau ni makan banyak-banyak ni untuk apa ni? Ni nanti besok maaf kata dah jadi macam ular sawa, mengantuk tidur pasal perut dah kenyang sangat. Maaf ya. Sunat yang ketiga ialah memberi makan. Ini semua perkara yang sunat dalam masa kita berpuasa ya. Memberi makan orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebiji kurma, dan yang lebih utama jika sampai kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang memberikan makan atau minum kepada orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan hamba
dan menjadi penghapus dosa-dosanya. Masya Allah ya. Selain daripada pahala, dapat pahala puasa orang tersebut, dia pula dapat pahala membebaskan hamba, dan juga dapat pahala iaitu seperti penghapus dosa-dosanya. Masya Allah. Dan dalam riwayat yang lain, dan barang siapa yang memberi makan pada orang yang berpuasa sampai kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya, dan Allah akan memberi minum dari haud, iaitu telagaku, iaitu telaga Kausar Nabi, minuman yang dia tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk syurga, dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangkan pahala orang yang diberi makan. Ini hadis dua Imam Baihaqi. Jadi itu kelebihannya tambahan. Kalau kita bagi orang buka puasa sampai dia kenyang, ni kita jemput dia lah ke rumah. Ya itu baguslah kita jemput. Tapi sekarang ni musim era Covid ni tak boleh lah kita nak jemput orang ke rumah ya. Tapi kalau lepas musim ni, kalau sekiranya ada kita kesempatan Ramadan akan datang ataupun puasa sunatnya biasa-biasa pun, bolehlah kita menjemput orang, menjamu mereka buka puasa. Dia akan diberikan minuman air telaga Kausar dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan bagi orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, hendaklah dia juga ikut makan bersama, kerana ini menunjukkan sifat tawaduk dan lebih menyenangkan hati orang yang berbuka di tempatnya. Itu sunatlah tuan rumah tu makan samalah. Jadi orang tetamu tu pun gembiralah tuan rumah makan sama ya. Dan disunatkan bagi seorang yang berbuka di tempat orang lain, hendaklah dia mendoakan pemilik rumah itu. Antara doanya, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa aftara indakumus saimun. Telah makan makananmu golongan abrar, orang yang berbakti, dan semoga malaikat berselawat untukmu, dan telah berbuka di rumahmu bagi orang yang berpuasa. Jadi itu sunatlah kita doakan untuk tuan rumah tu ya. Begitulah, kalau ada doa-doa yang lain kita tambahkan lagi. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, beberapa perkara sunat-sunat dalam kita bulan Ramadan. Dalam masalah kita berbuka, masalah kita bersahur ya. Jadi kita sambung lagi dalam pelajaran kita yang akan datang nanti pada esok malam. Jadi insya-Allah para jemaah, kita sampailah kepada perkara yang keempat tentang mandi janabah dalam masa kita berpuasa. Ya para jemaah sekalian, jadi pengajian kita ini ya pada jam 9 malam ini akan berada sampai hari Rabu ini 22 hari bulan. Besoklah sampai Rabu 22 hari bulan. Hari ini 21, besok 22. Jam 9 malam. Tetapi nanti pada hari Khamis malam 20, hari 23 malam 24, itu sudah kira malam 1 Ramadan. Jadi sudah tentu ada orang dah mula sibuk dengan kita katakan dengan bertarawih ya. Memang tarawih ni jangan kita tinggal. Itu kalau boleh kita buat tiap-tiap malam. Jadi insya-Allah kita punya waktu ini kita akan ubah sedikit untuk sesuaikan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau sekiranya pada bulan Ramadan bermula daripada hari Khamis 23 hari bulan ini, kita akan mulakan kita pengajian jam 5.30 petang. 5.30 petang, dan kemudian kita akan adakan siaran ulangannya pada pukul 9.30 malam. 9.30 malam. Jadi itulah dia waktunya. Sebab takut nanti kalau sekiranya lepas maghrib atau pukul 9 malam orang masih sedang bertarawih ya, walaupun di rumah pun dia sedang bertarawih. Jadi kita bagi dia selesaikan tarawih dia dahulu. Jadi itulah dia para jemaah sekalian ya, untuk kita ni program pada bulan Ramadan. Kita teruskan pengajian kita, masih lagi banyak lagi perkara yang kita nak sebutkan di dalam buku ini ya, dan juga beberapa nasihat-nasihat yang berguna. Jadi untuk itu saja untuk malam ini. Saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya, dan dengan itu sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.